Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di Palestin sana tu. Pasal apa Tuhan uji mereka dengan ujian yang sangat berat? Tidak ada umat yang paling diduga, paling teruk melainkan mereka di Palestin tu. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi di sana pelbagai jenis orang kita tengok. Ada yang tahan dengan ujian, ada yang menangis, ada yang meraung, ada yang menyalahkan orang. Mana umat Islam, mana negara-negara Islam, pasal apa tak ambil tauhid kami? Dan tak kurang juga yang sabar. Walaupun masjid mereka runtuh, tapi tetap mereka tak tinggal mayang Jumaat. Tu hebat. Masjid belakang runtuh, tapi hampa saja mayang Jumaat. Tu keimanan. Pasal apa Tuhan duga tu? Sebab Tuhan nak bina iman mereka. Sebab iman ni kalau tak diduga dia tak cepat naik. Tak diduga dia tak cepat meningkat. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haq bil haq, wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tingkat-tingkat keyakinan orang-orang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tingkat-tingkat keyakinan orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang pertama iaitu golongan ashabul yamin, iaitu orang-orang yang percaya dan kuat dalam iman, tetapi pada saat-saat tertentu jiwanya dapat digoncangkan oleh keraguan dan praduga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Golongan ashabul yamin ialah golongan kebanyakan orang, ataupun disebut dengan keimanan orang kebanyakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan inilah golongan yang kebanyakan penghuni syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ashabul yamin ialah orang-orang yang percaya dan kuat dalam iman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab orang yang beriman, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah orang yang percaya terhadap yang diimaninya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perkara yang kita imani ialah perkara-perkara yang kebanyakannya ialah perkara-perkara ghaib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun disebut dengan al-ghaibiyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah zat yang kita tak dapat melihat, mendengar dan sebagainya. Bila mana kita beriman dengan Allah, berarti kita mengimani terhadap kewujudan Dia, Allah yang maha berkuasa dan maha segala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan keyakinan ini bermula daripada keimanan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab yakin itu ialah satu makna terhadap kuatnya iman. Bila sebut yakin, iman kuat dah. Tapi nak pi kepada iman yang kuat, dia kena bermula daripada iman, daripada keimanan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Tuhan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Rasul yang diutuskan. Maka dengan amal soleh yang wajib kita lakukan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka dari situlah akan bertambah iman daripada sehari ke sehari. Sebab iman itu dia kuat dengan taat. Bermula daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita menggalas kewajipan-kewajipan yang wajib, sehinggalah kita melakukan secara sukarela amalan-amalan yang sunat. Maka daripada situ, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iman kita bertambah, sehinggalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iman kita menjadi kuat. Begitu juga kita mengimani terhadap Rasul yang diutuskan kepada kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad. Beriman kepada kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun termasuk dalam perkara yang ghaib juga. Sebab kita tidak pernah bertemu Rasulullah, tak pernah melihatnya, tapi kita mengimani terhadap diutuskan baginda sebagai Rasul lebih daripada 1400 tahun dulu. Kalaupun kita pergi ke
Madinah, kita hanya melihat makamnya, tapi kita tak bertemu dengan dia. Termasuk juga perkara yang gaib. Begitu juga kita mengimani terhadap Al-Quran yang diutuskan, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Demikian juga kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul yang terdahulu. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Daud, kitab Taurat pada Nabi Allah Musa, kitab Injil pada Nabi Allah Isa. Semua itu perkara-perkara yang kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mengimaninya sekalipun kita tidak berada dalam situasinya. Begitu juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita mengimani terhadap kerasulan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 25 orang rasul, termasuk Nabi kita SAW juga. Juga ia termasuk dalam perkara-perkara yang gaib. Begitu juga kepercayaan kita terhadap wujudnya para malaikat. Begitu juga kepercayaan kita terhadap hari kiamat. Semua itu perkara gaib yang menjadi sebahagian besar daripada perkara yang berkait dan bersangkut dengan keimanan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka keimanan terhadap 6 rukun iman itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semakin hari dia semakin bertambah dan dia semakin kuat kepercayaan dan keyakinan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi pada saat-saat tertentu, jiwanya dapat digoncang oleh keraguan dan praduga. Pada saat-saat tertentu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kepercayaan kita terhadap yang kita imani tadi menggoncang juga pada saat-saat tertentu, pada saat-saat kita diuji dan diduga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba kita tengok contoh macam yang berlaku di Palestin. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Bila mana kita diduga oleh Tuhan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan apa-apa ujian, kecil ke besar, kita kena sabar. Sabar ni maknanya kita menahan diri daripada kita merintih, kita tahan. Sekalipun kita tak mampu menahan air mata, tidak bererti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menangis ataupun tak dapat menahan air mata itu kita tidak sabar, tak semesti. Seperti mana Nabi kita SAW, bismillahirrahmanirrahim, ketika mana meninggal anak-anak Rasulullah, Nabi kita SAW menempuh pengalaman kematian anak kecil, dan Nabi SAW juga menempuh pengalaman kematian anak yang dah dewasa. Anak-anak Nabi kita SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, anak Nabi 7 orang semua, 7 orang. Sayyidatina Fatimah sahaja yang tidak meninggal di dalam hayat Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 2 di kalangan anak Nabi, Urqayyah dan Ummul Kalthum, meninggal ketika mana mereka dah dewasa, menjadi isteri kepada Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi selebih dari semua anak Nabi itu 4 orang lagi, semua mati kecil. Maka Nabi SAW menempuh pengalaman anak mati kecil dan anak mati besar.
Bahkan hidup Nabi SAW penuh dengan dugaan daripada Tuhan. Sebab Nabi adalah Rasul yang dibangkitkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi ialah perawat pada jiwa umat. Maka Nabi SAW dididik oleh Tuhan untuk merasai semua keperitan dan penderitaan umat. Hak tu saya faham. Bila mana musim Covid hari itu, Sahabat Sayyidina Muhammad, siang, malam, pagi, petang kuliah, saya bagi doa tak kena Covid dan sebagainya, tapi saya kena Covid. Macam mana ustaz ni? Ustaz bagi doa tak kena Covid, ustaz kena Covid. Sahabat Sayyidina Muhammad, kalau Tuhan tak bagi saya kena Covid, saya tak tahu Covid tu macam mana penderitaan orang kena Covid. Bahkan saya ada pengalaman, mak saya meninggal kerana Covid. Begitulah yang dikatakan juru bicara ummah yang menjejak. Kalau kita buat kerja Rasulullah, kita kenal seperti Rasulullah Sayyidina Muhammad. Kalau kita tak kena, mak kita tak mati dengan Covid, kita pun tak kena Covid, satu keluarga kena Covid, kita tak faham. Kita hanya bagi doa Sayyidina Muhammad, lepas tu kita tak diduga, kita tak faham macam mana orang rasa. Jadi Tuhan bagi rasa. Begitulah Nabi SAW, apa sahaja yang dideritai oleh umat, Nabi kita rasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di Palestin sana tu, pasal apa Tuhan uji mereka dengan ujian yang sangat berat? Tidak ada umat yang paling diduga, paling teruk melainkan mereka di Palestin tu. Hak Malaysia pergi ambil 40 orang balik tu, Sahabat Sayyidina Muhammad, hebatnya kami siap, kami nak balik-balik. Kami nak berjuang di Palestin, kami tak mahu duduk di Malaysia. Tu jiwa dia. Hatta budak yang turun kapal terbang tu buat tanda macam ni, tu tanda perang, menang. Budak kita angkat macam tu. Budak kita angkat motor mau. Tu tuan-tuan. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi di sana pelbagai jenis orang kita tengok. Ada yang tahan dengan ujian, ada yang menangis, ada yang meraung, ada yang menyalahkan orang. Mana umat Islam, mana negara-negara Islam, pasal apa tak ambil tauhid kami? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin dia bertanya, sedangkan jawapan dah ada pun, orang dah hantar pun, orang tak boleh pergi perang. Mana boleh pergi langgar negara orang, pergi bawa tentera pergi perang? Undang-undang terabak tu ada undang-undang. Tapi umat Islam seluruh dunia ni dah menghantar bantuan. Kadang-kadang bantuan tak sampai ditahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tak kurang juga yang sabar. Walaupun masjid mereka runtuh, tapi tetap mereka tak tinggal mayang Jumaat. Tu hebat. Masjid belakang runtuh, tapi hampa saja dah mayang Jumaat. Tu keimanan. Sahabat Sayyidina Muhammad. Kalau kita tak tahu lagi lah. Kalau masjid runtuh, nak mayang apa, runtuh masjid lah. Ni hampa saja dah mayang. Tu iman. Sahabat Sayyidina Muhammad. Bulan puasa, umat Islam di Palestin tak puasa kah? Siapa yang duga dia apa? Allah. Tapi dia puasa tak? Puasa. Itu iman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Entah ada buka puasa ke tak, syarat sahur ataupun tidak, tapi tetap menjalankan perintah. Itu iman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tengok budak-budak sana, satu keluarga mati, berlari tak tentu arah, tak ada mak, tak ada ayah, budak. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Pasal apa Tuhan duga tu? Sebab Tuhan nak bina iman mereka. Sebab iman ni kalau tak diduga, dia tak cepat naik, tak diduga, dia tak cepat meningkat. Maka sebab itu Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam ialah yang paling banyak diuji dan diduga oleh Tuhan. Sebab Tuhan nak mereka cepat meningkat dan keimanan mereka tu melonjak.
Dan mereka tak turun-turun lagi iman mereka. Itu para rasul-rasul. Iman kita kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Iman para malaikat statik. Naik pun tidak, turun pun tidak. Iman rasul-rasul duduk naik ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Nabi sebut asyadul bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang paling banyak, yang paling teruk diuji ialah nabi-nabi. Kemudian siapa yang seperti nabi? Kemudian orang yang seperti kemudian orang yang seperti orang macam nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Makna yang paling teruk diduga rasul-rasul, nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian orang yang jejak dia apa? Para pejuang. Contoh cuba tengoklah Rasulullah nombor satu yang paling diuji. Sayyidina Muhammad. Kita umat pernah kena semayang. Pernah kita semayang orang menendang, orang sepak kepala? Tak pernah kot. Rasulullah pernah semayang di Kaabah. Mai orang sepak kepala Rasulullah jadi macam bola. Tak kurang juga masalah Sayyidina Muhammad. Nabi dipukul. Kita pernahkah orang baling dengan batu dengan sebab kita beriman? Nabi pergi ke Taif, pakai baju warna putih, tapi balik baju warna merah. Umat, jadi subhanallah, jadi kalaulah umat teruk, Nabi teruk juga dulu. Tapi Nabi teruk lagi. Nabi pernah diancam bunuh, bahkan Nabi pun terbunuh. Sebab itu kata ulama, Nabi SAW wafat dengan sebab di antaranya adalah dengan sebab racun yang Nabi termakan di Khaybar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Nabi sampai di Khaybar, orang Yahudi Khaybar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka nak tengok betul-betulkah Rasulullah itu Rasul, mereka angkat kaki kambing. Dia serve Rasulullah kaki kambing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW suka daging kambing. Lepas dah study Nabi suka makan apa. Lepas tahu Nabi suka makan daging kambing, lepas angkat daging kambing. Sallallahu Muhammad. Nabi makan dan Nabi sempat telan. Ketika itu berkata ataupun bercakap kaki kambing, ya Rasulullah ana masmumah. Ya Rasulullah, saya diracun. Kawan Nabi yang makan dengan Rasulullah, sahabat tu tumbang tentu juga. Kuatnya racun yang dikenakan. Tapi Nabi tak jadi apa. Maka dipanggil perempuan yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang angkat makanan tu, pasal apa hambur racun? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kata perempuan tu, aku nak tengok betulkah hang Rasulullah. Nabi tak terkesan dengan racun, dia kata betul hang Rasulullah. Nabi kata tak apa abang aku ni, ni sahabat aku yang tumbang ni, macam mana? Perempuan tu diqisas sebab membunuh. Pada hari Nabi kita SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak wafat, Nabi kata aku berasa dah ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, aku berasa dah orat jantungku sudah akan terputus kesan daripada makan racun di Khaybar. Maka dengan sebab itu Sayyidina Abu Bakar dibunuh, diracun. Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Muhammad. Sayyidina Osman dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh. Sebab menjejak Rasulullah, semua pasien tu. Jadi dibunuh ni ialah sunnatullah bagi orang-orang yang Tuhan tulis dia akan mati terbunuh dan matinya syahid sebab berjuang. Jadi subhanallah, tu Nabi kata orang yang paling banyak diuji Nabi-Nabi. Kemudian siapa yang seperti Nabi? Semakin kuat imannya, semakin kuat ujian dia. Bila bertambah imannya, bertambahlah ujiannya, semakin meningkat iman dia.
Contoh masalah Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Anda pernah baca sejarah Tuan Guru Haji Sulung? Allahu Akbar. Dia di antara mujaddid perjuangan Fatani Darussalam 100 tahun. Soalan Sayyidina Muhammad. Petani ni dia hilang, dia hilang daripada bumi umat Islam pada tahun 1785. Soalan Sayyidina Muhammad. Dulu petani dalam wilayah kita. Waktu mana Kedah dan petani satu wilayah, dia panggil Langkah Suka. Tu bangsa Melayu tu, Melayu petani. Kita masa Melayu, lepa petani. Masa Melayu petani. Budaya lepa dengan kita sama. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau kita pakai sampin, pakai songkok, lepa sama juga sampin songkok. Kalau kita ada budaya, kita ada seni mempertahankan diri, lepa pun seni mempertahankan diri juga. Kita gayung, lepa ada gayung juga. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau Tok Nek saya, berlemak saya, soalan Sayyidina Muhammad, cakap ulu sana. Orang Baling tu semua belah atas tu, orang Baling, orang Pesik, orang Kelonerang, semua tu orang petani dulu. Soalan Sayyidina Muhammad. Adik-beradik masih ada lagi di sana. Tuan-tuan, hari ini masalah Sayyidina Muhammad, bangsa ni masih belum kering semangat perjuangan. Mereka masih berjuang untuk membebaskan bumi petani Darussalam. Soalan Sayyidina Muhammad. Dah 3 minggu lepas berlaku penyerangan terhadap pejuang-pejuang Islam petani. 3 orang syuhada, budak-budak muda dikorban sebagai syuhada. Soalan Sayyidina Muhammad. Di antara yang hebatnya yang mengasas perjuangan ni ialah Tuan Guru Haji Sulung, Tok Guru Pondok. Kita balik ke Tuan Guru Haji Sulung. Soalan Sayyidina Muhammad. Tok Haji Sulung ni ialah pejuang Islam petani sampai pondok yang ditutup. Siam tutup, tak bagi mengajak, tapi dia mengajak lagi di masjid-masjid perjuangan, tetap diteruskan. Last kali ditangkap Salah Sayyidina Muhammad, buat punya cara nak bunuh, tembak tak lut. Salah Sayyidina Muhammad, tikam tak tembus. Macam mana nak pergi mati Tuan Haji Sulung ni? Dia buh dia dalam tung terang. Lepas tu dia buh paku-paku. Dia masukkan dalam tu, jadi Musa ada Sayyidina Muhammad, dia golek dia pada bukit. Maka korbanlah Tuan Guru Haji Sulung. Aku tengok muka dia hebat. Tu syuhada. Dibunuh oleh Syam. Musa ada Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Musa ada Sayyidina Muhammad. Maka pasal apa begitu dahsyat ujian yang mereka tempuh? Sebab mereka menjejak Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi siapa yang ikut jejak Rasulullah, dia akan tempuh jejak seperti jejak Rasulullah. Tu yang saya sebut. Kalau tengok tuan baca saya punya dalam WhatsApp saya tu, menjejak jejak yang mulia. Tu prinsip saya. Mana jejak yang mulia, kita nak jejak. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka di peringkat orang yang ashabul yamin kadang-kadang tergoncang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Tuhan uji dengan ujian, sepatut ujian yang Tuhan bagi itu sekolah dia, sebuah sekolah. Ujian tu ya sebuah sekolah, tapi dia gagal dalam sekolah yang Tuhan, atau dia masuk dalam sekolah tu, dia mempertikaikan takdir Tuhan. Pasal apa Tuhan buat aku macam ni? Pasal apa aku? Pasal apa tak orang lain? Dah Tuhan sayang hang, Tuhan pilih hang. Pasal apa hang pertikai Tuhan pula? Sahadat Sayyidina Muhammad. Sebab tu kalau orang nak pergi ke martabat Al-Muqarrabi ni, orang yang bila mai ujian, dia bersedia untuk lulus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam orang masuk periksa. Kita masuk periksa, kita nak lulus tak? Begitulah orang yang diuji, ujian itu sebuah sekolah, mereka sudah bersiap untuk lulus.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, tapi orang biasa bila main ujian dia feel kadang-kadang dia gagal sebab dia mempertikaikan pasal apa aku, pasal apa tak orang lain. Ada satu orang doktor ni perempuan, Sahadah Sayyidina Muhammad. Saya ni minta maaf kalau orang telefon saya tak pernah angkat sebab tak mesra telefon. Tak mesra ni taklah duk mengajak macam ni telefon boleh telefon je lah. Sehari tengok tu dia sampai berpuluh, takkan nak telefon seorang-seorang, tak dan aku. Assalamualaikum macam tu lah. Seorang doktor ni telefon saya tapi tak pernah dapat. Tapi entah macam mana dia dapat nombor ustazah. Hebat jugalah. Dia pun menyampaikan hajat je, dia minta tolong selesai. Dia ni doktor Sahadah Sayyidina Muhammad. Kemudian ujian yang Tuhan uji dia dijamin orang. Bila dijamin orang Sahadah Sayyidina Muhammad, akhirnya dia blacklist sebab orang tu tak boleh bayar. Akhirnya dia kena bayar hak orang tu. Akhirnya gajinya hak belas ribu tu jadi berapa ribu ya. Sahadah Sayyidina Muhammad. Sebenarnya tu nak abang apa? Nak abang kata kerja ni hebat tak Ramadan pun bukan jaminan. Hang doktor ke, hang engineer ke, hang arkitek ke, hang apa ke, sebenarnya kerja tu bukan jaminan. Jaminannya duduk pada Tuhan. Ni hak kerja kampung ni, hak gaji pun tak ada, SPM pun tak ada. Pernah tak dia serabut? Tak pernah. Makan duk ada, walaupun tak kaya. Masa ada Sayyidina Muhammad apa kadang-kadang kereta pun tak ada, motor pun tak ada, naik basikal ya. Tapi dia boleh hidup. Dia tak macam doktor tadi. Kawan tu gaji hak ribu-ribu habis gaji dia. Akhir dia kata, dia punya pertanyaan, pasal apa hak ni berlaku kat saya? Soalan dia. Pasal apa tak berlaku kat orang lain? Oh, kalau orang lain tak apa pula pun. Tu teruk tu. Kata pertanyaan pasal apa tak berlaku kat orang lain. Siapa berlaku kat saya? Tuhan tak ha? Cuma hang yang tak mau kat Tuhan. Sahadah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau orang yang dia peringkat ni dia tergugah. Kecuali ada rahmat Allah nak melamatkan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, dulu ada satu masa mentua saya masuk hospital, almarhum. Saya pun bertugas malam tu jaga dia, Sahadah Sayyidina Muhammad, dari tengah malam sampai pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi tu lepas subuh, pakat beratunglah orang-orang yang pesakit-pesakit hospital ni, depa nak masuk ke tandas. Saya pun turut beratung sama nak masuk tandas. Ada tu pakcik tu dia naik wheelchair. Saya kata, pakcik, pasal apa pakcik? Dia kata, saya ni accident. Dia kata accident bukan di jalan besar pun, accident di batas ban ya, atas batas ban. Benang, dia ada batas ban, jalan sepanjang benang tu. Boleh naik kereta, naik motor. Tentu ya. Dia naik motor, tiba-tiba budak rempit mau terkejut. Bukan belah bak rempit pun. Bak rempit pun tak belah dia pun, dia terkejut, dia balik patah kaki. Patah kaki. Lepas tu dia kata, duk geram dekat merempit tu, aku nak tabuh dia. Dia kata seminggu baru teringat. Duk di hospital dia geram kat merempit tu, seminggu baru teringat. Takdir. Lambat. Area tu lambat tangkap. Faham tak? Tu makna rahmat Allah menyambang dia, menyelamatkan dia. Kalau Tuhan tulis tosah lah accident di jalan raya, dalam kampung patah kaki. Tu kadang-kadang tergugah, tapi kalau rahmat Allah nak, itulah menyelamatkan. Maka istighfarlah dia sepanjang seminggu tu, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ini martabat orang ashabul yamin.
Jadi subhanallah sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi macam situasi orang yang cerita hari-hari, kadang-kadang masalah Sayyidina Muhammad, orang tu buat kerja menega tapi gagal, bahkan bankrupt, masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu macam tadi, macam doktor juga, macam doktor tadi juga, pasal apa. Sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan buat tu ada sebab dia. Dan Tuhan sama sekali tak zalim kita pun, sebab dia berjanjilah, wa ma rabbuka bizzalamil abid. Tidaklah Tuhan engkau tu menzalimi hamba dia. Tuhan tak pernah zalim kita. Pasal apa Tuhan buat macam tu? Sebab dia mesti ada. Salah Sayyidina Muhammad. Pasal apa buat macam ni? Tentu niat hang tak betul. Ada yang tak betul hang niat dengan aku. Adapun langkah hang yang pertama tu, langkah dah salah dah. Bila langkah salah, maka langkah-langkah lepas tu semua salah. Akhirnya bila Tuhan nak betul balik langkah, Tuhan bagi dia uji, dia tak boleh melangkah, dia kena patah balik. Akhirnya betul balik langkah-langkah dia. Tu hikmah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, orang kena ngasi manis, salah siapa? Salah sendiri. Salah Tuhan ke? Kita. Waktu kita sihat, tak ada kawalan makanan, salah Sayyidina Muhammad. Makan. Tapi mujur anak kat Sarawak, saya kena macam manis lepas tua dah. Waktu muda tak kena, miskin nak makan pun kira-kira. Salah Sayyidina Muhammad. Banyak mana tak beli lah, makan mana ada lah. Bila orang Kuala Lumpur panggil main Kuala Lumpur, ceramah banyak, dapat duit banyak sikit, balik makan sedap sikit, dia pun kata, Ustaz, makan. Kita pun Masya Allah lah, masalah Sayyidina Ahmad, main Kuala Lumpur ni mula dapat penyakit. Allahumma salli ala Kuala Lumpur, Pak. Wa salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sebenarnya bukan salah siapa-siapa, diri sendiri. Saya tengok macam Tuan Aziz, Tuan Ju Haji Rafi'i, makan sikit ya. Salah, Tuan Mahathir makan sikit ya. Pasal Nabi suruh makan sikit, berhenti sebelum kenyang. Kita kenyang makan lagi. Oh, sedap lagi tambah. Bukan salah orang makan Ustaz, tak apa saya makan sikit. Orang pun boleh terima makan sikit, tapi kita yang makan banyak. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuhan sama sekali tidak menzalim kita. Kita yang buat terhadap diri kita sendiri, masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu apa salah berlaku, kena muhasabah. Apa salah aku? Salah Sayyidina Muhammad. Apa salah aku? Allahu Akbar. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, bila kita renung, kita akan dapat jawapan salah tadi. Lepas tu kita senyum, salah aku sendiri. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka iman di waktu ini kadang-kadang dia tergugah. Kita masuk pada martabat yang kedua, al-muqarrabin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqarrabin iaitu orang-orang yang benar-benar kuat dalam berkeyakinan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka mampu menguasai hati mereka dengan bermodalkan keteguhan iman dan taqwa. Al-muqarrabin, terjemah dia orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang mendekatkan mereka kepada Allah? Allah lah yang mendekatkan mereka kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana Allah nak dekatkan seseorang pada Allah, kadang-kadang Allah buat kat dia shortcut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita beramal amal yang soleh, kita kena bermujahadah. Fardu, bayang fardu 5 waktu jangan tinggal, bahkan istiqamah, bayang berjamaah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tak cukup, melainkan kena tambah dengan amalan-amalan sunat. Amalan sunat ni kena buat banyak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Banyak makna semua kena buat. Duha kena buat, tahajud kena buat, qabliyah ba'diyah kena buat, awabin kena buat, taubat kena buat, hajat kena buat, witir kena buat semua tu banyak. Sehari tu semua kena buat. Tak mesti duha sampai 8 rakaat, tapi duha 2, tahajud 2, witir 3. Tak mesti zuhur sampai kena buat sebelum zuhur 4 rakaat, lepas zuhur 4 rakaat, tapi cukup 2. Tapi semua buat tu panggil banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Quran kena baca. Kita kadang-kadang tak sibuk pun, tapi Quran tak boleh baca. Betul tak? Orang hak sibuk Quran boleh baca. Ni hak tak sibuk ni, sibuk dengan apa? Sibuk dengan TikTok. Sallallahu alaihi Muhammad. TikTok ni kalau berjenis tak apa, tapi main doa tu tolak. Tang kuliah masalah saya dengar sekat yang terti dah kot, tolak juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu hak merapu tu lama sikit. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amalan soleh kena buat banyak. Bukan sehari 2 hari, bahkan bertahun-tahun. Sebab nak jadi muqarrabin, kena mujahadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kadang-kadang bila Tuhan shortcut. Tuhan pendekkan perjalanan. Bagaimana Allah Ta'ala memendekkan perjalanan kepada dia? Allah datangkan ujian. Sebab tu Allah pada Nabi sebut, Inna Allah idha habba qawman ibtalahum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala masalah Sayyidina Muhammad, bila mana Allah kasih pada sesuatu kaum, Allah uji mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berarti ujian tanda Tuhan kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Allah kasih, kita kena buat apa? Bila Allah uji kita, kita faham kata Allah kasih dengan sebab ujian, kita kena buat apa? Sabar. Sabar ni dia ialah nilai input yang paling dia unlimited. Pahala yang tidak ada. Bayang jemaah ada kiraan 27 kali ganda. Walaupun besar 27 darjat, tapi tetap boleh kira. Sembayang berjemaah 27 kali ganda masalah Sayyidina Muhammad. Sembayang berjemaah 27 darjat. 1 darjat di antara bumi dan langit pertama. Berarti 27 darjat berarti 70 kali bumi hingga langit yang pertama. Kalau kemarin kita sembahyang daripada subuh sampai isyak semua berjemaah, 27 kali 5 berapa? Berapa? 135 kali bumi hingga langit yang pertama. Banyak tak? Banyak. Sekalipun banyak boleh kira. Kalau kita sedekah RM10, nilainya ialah 100. Man ja'a bil hasanati falahu bi asyri amsalha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang bagi 1, Allah balas 10. Orang yang sedekah RM1, nilainya telah sedekah RM10. Orang yang sedekah RM10 berarti nilainya dia sedekah RM1. Tuhan dah bersiap dah. Macam kita masuk periksa, di hujung soalan tu ada markah tak? Habaq dah markah. Cuma satu amalan saja yang tak boleh kira. Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita mengaji bahasa Arab, innama tu disebut dengan adatul hasri, satu adat, satu alat kalimat yang Tuhan buat mai untuk memberi makna hanya sanya, tak ada hal lain dah. Dibalas pahala orang yang sabar itu dengan pahala bighairi hisab, tak boleh kira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Berarti orang yang Tuhan nak dekat dengan, Tuhan uji dia. Bila Tuhan uji dia, jadi dia berbekalkan diri dengan apa? Sabar. Sabar ni tahan. Tahan. Saya tengok mak mentua saya hebat. Susah cari orang yang boleh sampai tahap. Adik ipar saya yang bongsu, dia aksiden. Hari aksiden tu dia puasa. Salah Sayyidina Muhammad. Dia kena gelek dengan lori. Pecah perut. Salah Sayyidina Muhammad. Laluan tu saya ingat 5-6 tahun kami tak lalu sebab tak ada lupa. Salah Sayyidina Muhammad. Tapi mak mentua saya ni, dia tak keluar air mata. Dia nak teriak, dia tahan tu. Dia tahan, dia kancing gigi. Tak menangis. Tu tahan, sabar. Salah Sayyidina Muhammad. Anak bongsu pula. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita diuji, kita tahan. Kita tak protes Tuhan, kita tak bantah dia. Kita redha. Tapi bukan berarti orang yang keluar mata tak sabar juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mati Ibrahim, anak Nabi dengan Maryah al-Qibtiyah, Sayyidina Sayyidina Muhammad. Waktu Nabi pegang Maryah, anak Maryah tu, Ibrahim tu, keluar mata Rasulullah. Kata para sahabat, Nabi, ya Rasulullah, menangis juga Rasulullah. Nabi kata, inilah rahmat. Jadi bila mana kita sabar, kita tahan. Tahan tu apa? Tahan tu kita tak mengadu ke orang. Itu benar sabar. Kalau kita nak mengadu pun, kita mengadu pada Allah je. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang tu sabar, dapatlah pahala dia yang dia tak dapat kira pahala dia. Jadi akhirnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macam kita lah. Kalau kita duit kita masih boleh kira, duit tak banyak lagi. Hang duit ada berapa? 1 juta, boleh kira itu. Hang duit berapa? 15 bilion, boleh kira lagi. Duit hang ada berapa? Trilion. Hang boleh habaq trilion tu, boleh kira tu. Pala sabang tak boleh kira, punya banyak. Sebab itu orang yang dekat dengan Tuhan, siapa yang dia diuji, dia sabar. Sebab itu martabat muqarrabin ialah martabat yang seseorang melalui lepas dia sabar, diuji. Itu para awliya. Cuba tengok Hasan Syekh Ismail Haniyah. Sebelum dia korban, keluarga 63 orang ke 70 orang lebih syahid. Keluarga dia habis mati. Soalan Sayyidina Muhammad. Anak dia mati, cucu dia mati, habis mati. Saya tengok satu video. Anak dia tu, anak dia terbunuh 2 orang ke. Anak tu main dekat dia tepuk belah dia. Dia tepuk. Dia masih senyum lagi. Masalah Sayyidina Muhammad. Budak tu dah riau dah, menangis dah. Tu sabar. Jadi bila sabar, orang tu akan duduk di martabat awliya. Dia kadang-kadang bukan orang bunuh lagi pun, orang caci ya. Orang cela ya. Tu sekurang-kurang ujian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi apa orang tak kata? Hari ni orang kata kat siapa? Ustaz Azhar Idrus. Tuhan angkat kedudukan dia tu. Saada salam. Dia ada balas apa-apa, dia balas dalam internet. Dia ada buat ucapan balas tak? Tak ada pun. Tu ulama. Kata nista ni apa ya? Nabi orang kata gila. Ni orang kata makan apa? Bebek makan daging babi kan? Ada apa orang kata tu? Tak ada apa. Tu dia panggil la yakhafuna law matalaim, tidak takut percelaan orang yang mencela. Apa larat kata. Tapi aku buat ni aku tahu pasal apa aku buat. Aku kata aku tahu lah pasal apa aku kata. Aku kata ni aku tahu lah apa risiko yang aku akan dapat lepas aku kata. Aku fikir habis dah, semua tu aku tahu dah.
Aku nak dapat hak ni, nak kena hak ni. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi orang yang benar-benar kuat dalam berkeyakinan. Saya ingat dulu waktu mana Ustaz Ibrahim Libya, waktu mana nak berlaku serangan ke rumah dia tu, orang main abang lah Ustaz, polis penuh di Pekan Baling. Dia kata, awak kalau Tuhan tak pergi meletup pistol, tak meletup. Tu kuat tu. Awak Tuhan, kalau Tuhan tak pergi meletup, kalau Tuhan tak pergi meletup, tak meletup. Tu Tuhan. Mana? Tak ada lah makhluk, tak ada lah. Yang ada Allah ya. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, mereka mampu menguasai hati mereka dengan bermodalkan keteguhan iman dan taqwa. Kita ni hak iman lemah ni kena cari orang tolong perbaik, tolong perbetul, tolong nasihat, tolong pujuk, tolong rilis. Kita hak tak apa kuat ni. Depa dah ada kekuatan dalaman sendiri yang meneguhkan, mempertahankan, menguatkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tengok seorang guru saya, dia kena buatan orang. Kebencian orang sebab dia mengajak ya. Sahadah Sayyidina Muhammad. Dan bila kita ziarah dah ni Sahadah Sayyidina Muhammad, dia bangkit dari tempat tidur dia, dia bangkit duduk tu, nampak di muka tu tahan sakit. Tapi oleh kerana kita ni ziarah, kita anak murid nak tanya jugalah abang Tok Guru, macam mana Ustaz? Alhamdulillah. Kalau Ahmad tahu Sahadah Sayyidina Muhammad, protes Tuhan tak sama sekali. Takdir Tuhan tak ada pesalah sama. Alhamdulillah. Tak apa. Maknanya kalau Tuhan buat, tak apa. Allahu Akbar. Segala bentuk keraguan dan peraduga tak akan mampu mengganggu dan merosak imannya. Mailah ujian macam mana pun, tak akan mampu nak tembus iman dia, nak goncang iman dia. Allahumma salli ala sayyidina. Cuba tengok Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Zakaria ni, di bangsa Yahudi ni bangsa yang paling banyak membunuh nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Mereka bukan sakat bunuh nabi-nabi, mereka membunuh rasul-rasul juga. Tuak bunuh di Palestin tu pandai kan, lepas bunuh orang Palestin, nabi-nabi boleh bunuh, rasul-rasul boleh bunuh. Sahadat Sayyidina Muhammad. Nabi Allah Zakaria ketika nak dibunuh, bismillahirrahmanirrahim, dikejar oleh Bani Israel ni, tiba-tiba terbuka pokok tu, terbuka. Allahumma salli ala sayyidina. Bila pokok terbuka, dia masuk dalam pokok tu. Tapi iblis ni yang menjadi mata rantai juga kepada Yahudi ni, dia tarik sikit bucu baju Nabi Allah Zakaria tu, sallallahu alaihi Muhammad. Bila tarik bucu, keluarlah. Bila pokok tu tangkuk balik, bucu baju tu keluar. Yahudi tengok-tengok tu, tak ni keduk depa gaji Nabi Allah Zakaria tu. Depa tebang pokok, depa gaji. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Allah Zakaria bila gaji tu mula kena kepala dia nak menjerit. Ketika tu Allah selamatkan Nabi Allah Zakaria. Allah selamatkan. Allah kata, hai Zakaria, hang jangan menjerit. Kalau hang menjerit, aku potong nama hang dari senarai rasul-rasul. Tahan sampai habis. Dari subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Tapi Tuhan tu nak tunjuk siapa Bani Israel ni sehari dua lagi hancur lah Israel tu. Dulu buat kemas sangat, berapa hari, 8 hari kah nak hancurkan Gaza, berapa bulan lah. Mereka tak nampak apa kesan apa mereka buat tu. Ni hal mereka buat, hal mereka bom Ismahaniyah ni masalah Sayyidina Muhammad. Nuh Houthi daripada Yaman, Hizbullah daripada Lebanon, Iran masalah Sayyidina Muhammad. Dulu mereka tak sangka nak mai
peluru pandu boleh main ke Tel Aviv. Yang pada ingat boleh tepi-tepi tu ya, peluru pandu sampai. Yang paling baru peluru pandu jatuh depan rumah Netanyahu. Pucat dia, sampai dah. Dia bila lepas kaji tengok, dia tahu orang yang berancang ni memang hebat. Dia boleh hantar sampai ke rumah, depan rumah Netanyahu. Allahu Akbar. Dan lepas jadi apa? Ekonomi lepas hancur. Perang. Sekolah tak boleh buka, tak boleh ngaji. Pejabat tak boleh pergi, kilang tutup. Apa nak jadi? Hancur dengan negara tu. Sahaja Sayyidina Muhammad. Rakyat tak mau perang lah. Tapi Perdana Menteri nak perang juga. Hancur. Lah ni perkelahi di antara Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Nak terus tak terus. Ni dunia perang kita ni keliling. Sahaja Sayyidina Muhammad. Dalam teruk-teruk ni tak nampak apa Amerika tolong. Tak nampak pun bantuan daripada sekutu dia tolong. Dia sendiri kena berdepan. Allahu Akbar. Sebab tu kata Syahid Syekh Yasin Salah Sayyidina Muhammad tahun 2025 hancur Israel. Waktu tu era baru pula. Waktu tu kalau umur kita panjang, mungkin kita dapat melihat turun Nabi Allah Isa alaihi salam, sahaja Sayyidina Muhammad. Itulah hikmahnya pasal kita lebih ingat tahun Masihi daripada takwim Islam ni. Sebab Masihi, Al-Masih merujuk pada Nabi Allah Isa. Al-Masihu Isa dia. Sebab tu dia ada pengiraan sebelum Masihi, ada pengiraan selepas Masihi. Jadi Masih itu ialah bermula daripada lahir Nabi Allah Isa. Hari ini umurnya 2224. Sahaja Sayyidina Muhammad. 8 bulan 25 hari. Sahaja Sayyidina Muhammad. Dia yang akan menjadi saksi dan bukti siapa bangsa Bani Israel ni. Sebab dia nak dibunuh, tapi Allah angkat ke langit. Sahaja Sayyidina Muhammad. Dia akan turun esok, ialah umur dia yang dia naik hari tu. Sahaja Sayyidina Muhammad. Sebab bila pernah duduk di langit, dia tak terkesan macam duduk di bumi. Di bumi ni lama-lama makin tua. Tapi duduk di langit, Sahaja Sayyidina Muhammad, dia tak terpengaruh dengan penuaan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang yang duduk di martabat muqarrabin adalah orang yang utuh dan teguh iman dia. Segala bentuk keraguan dan praduga tak akan mampu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mengganggu dan merosak imannya. Bahkan sesuatu yang gaib pun dapat terlihat dengan jelas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu orang yang duduk di martabat ni, dengar mulut dia kata apa. Sebab tu kata ulama, yaqtaribu min afwahil muti'in fa innahu tatajalla fihim umurun sadiqah. Dengarlah dengan teliti apa yang keluar daripada mulut orang yang taat pada Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kerana banyak ternyata apa yang mereka kata itu benar. Yang lepas kata apa? Benar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam dulu-dulu kan, Tok Guru ni dulu sebut, nanti zaman tu zaman wayang di panggung. Kata Guru Yusuf, panggung dalam rumah. Orang tak faham apa dia panggung dalam rumah. Kelipok depan TV. Lepas tu pula Tok Guru kata, nanti ni masalah Sayyidina Muhammad wayang dalam poket. Kok mana dalam poket lagi teruk. Wayang di rumah pun dah pelik dah. Dalam poket handset. Kata Tok Guru pula, nanti ni masalah Sayyidina Muhammad ayak duduk dalam besi. Kok mana yang dalam besi ya? Ayak paip.
Nanti kalau nanti besi boleh terbang, kok mana besi boleh terbang. Jadi depa tu Tuhan tunjuk kalam depa tu masalah Sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Segala bentuk keraguan dan praduga tidak akan mampu mengganggu dan merosak imannya. Bahkan sesuatu yang gaib pun dapat terlihat dengan jelas. Tingkatan ini dinamakan iman bil yaqin. Dinamakan iman bil yaqin, iaitu masalah Sayyidina Muhammad beriman dengan yakin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kesimpulannya dia ada dua ya. Yang pertama tingkatan awam, yang kedua tingkatan khas. Ashabul yamin itu tingkatan am, orang kebanyakan ataupun dia panggil orang awam. Al-muqarrabin tu ialah orang khas ataupun disebut dengan VIP, ataupun mereka tu VVIP. Mereka ialah orang-orang yang utama pada sisi Tuhan. Lepas tu kata guru saya, carilah, kata guru saya, jadilah orang yang utama, tak perlu jadi orang yang ternama. Jadi orang yang utama ni al-muqarrabin ni. Kalau utama ni mungkin pada sisi, kalau ternama mungkin pada sisi orangnya. Tapi kalau utama pada sisi Allah, dan sudah tentu orang tu masalah Sayyidina Muhammad berada di hati manusia. Sebab Allah Ta'ala bila mana dia kasih pada seseorang, Allah akan kata pada Jibril, Jibril aku kasih kat dia, kasihlah kat dia. Kalau Allah kasih pada seseorang, Allah kata pada Jibril, Jibril aku kasih kat dia, kasihlah kat dia. Jibril pemula kata pada para malaikat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah kasih kat dia, aku kasih kat dia, kasihlah kamu semua pada dia. Bila kasih dan memenuhi malaikat di langit, maka kasih itu akan melimpah ke bumi. Maka manusia pun akan kasih pada orang yang dikasih oleh Allah, oleh Jibril dan semua para malaikat di langit. Sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, orang yang cuba nak merendah jatuhkan orang-orang yang utama pada sisi Allah seumpama orang yang menyalak bukit. Bila salak tu habis main tu, tak ada apa pun. Jadi orang ikhlas, walaupun orang tu buat berjatuh, tapi tetap tak jatuh, tetap akan naik, timbul juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, tingkatan para nabi dan pewarisnya, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan tak? Saya buka satu dua. Tak ada apa? Tak ada soalan. Satu, dua, tiga. Semua nak berulang kali je. Alhamdulillah. Hari ni saya lupa. Hari ni saya buat kenuri. Kenuri untuk semua yang mengaji ni, insya-Allah. Makalah kalau cukup. Kalau cukup, tak cukup, kena buat cara tak cukup lah. InsyaAllah cukup. 300 orang kita makan, no? InsyaAllah. Kemarin kami buat perasmian di restoran Darsa di Sungai Besi, dekat dengan Sembah TBS tu. Cadang nak buat di sini, tapi oleh kerana kena buat 2 kali, buat terus sekali lah. Merasmikan restoran juga catering sekali, Alhamdulillah. Jadi rasalah kalau sedap, tolong abang kat orang, kata sedap, kena abang kat kami, insya-Allah. Jadi tolong support lah, insya-Allah. Masalah Sayyidina Muhammad, tempahan catering boleh buat dah, insya-Allah. Cumanya makan di restoran tu mula 2 hari bulan 9 akan datang, insya-Allah. Jadi jemput semua. Sebelum kita buat tali ringkas, ila hadrat kita buat tali ringkas pada mak ayah kita semua, mudah-mudahan sampai untuk mereka mendapat manfaat daripada tahlil kita pada pagi ini, insya-Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma al-awliya wal ulama wa syuhada wa salihin wal muslimin wal muslimin wal muslimin wal muslimat fil barri wal bahri sya'nillahil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الهاجس وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسير به أمورنا وأنظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ونوّر به قلوبنا وقبورنا يا الله يا أرحم الراحمين. أثبنا اللهم على قراءتنا هذه ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وتقبل منا قبولا مباركا جميلا. اللهم اجعل وأوصل صب قرآنه وبركة ما تلونه ولية مباركة نازلة نقدمها ونودها إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين الكربين، وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ورحمتك الراحمين. أوصل لهما ذلك إلهما تعطف لهم رحبي عليهم وارحمهم بالقرآن رحمة واسعة واغفر لهم مغفرة يا أكبر الأكرمين. أوصل لهما ذلك وتعطف لهما برحمتك عليهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسل بالماء والثلج البرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من عذاب النار واجعل لهما ثوبا مثل ثوب ما بزي مع مزيد برك وإحسانك إلى روح من استمعناه واجعلنا في صائفين وصائفي والدين وأشهد برحمتك الرحمن. اللهم في وارحم أهل القبور، اللهم في وارحم أهل القبور، اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر لهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.